Baik penonton, kalau hari ini santai selebriti bersama dengan Dr. Hafiz Zainal, jangan lupa esok santai selebriti bersama dengan Diana Rafa. Istimewa kami bawakan untuk anda. Jadi untuk pemakluman anda juga, siaran Selamat Pagi Malaysia di saluran Berita RTM berakhir di sini dan akan kita teruskan siaran SPM Plus di saluran TV1. Sepastinya untuk permulaan ini kita akan berbicara berkenaan dengan wasiat jangan pandang sebelah mata. Seperti yang kita war-warkan kepada anda sebelum ini, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains menyediakan perkhidmatan pengurusan harta orang Islam seperti wasiat, hibah dan juga faraid. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita perkenalkan dua orang tetamu di studio pada pagi ini, iaitu Ustaz Ahmad Naim Azlan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Mal Jabatan Wakaf Mains, dan juga Puan Syafiah binti Abdul Jalil, merupakan Penolong Pengarah Bahagian Mal Mains. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk kita pada pagi ini, wasiat jangan pandang sebelah mata. Okey, jadi untuk permulaan mungkin kita boleh berikan definisi mukadimah berkenaan wasiat ini, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih saudara Menawar, dan pertamanya kami di Mains ataupun Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sedang giat menawarkan beberapa perkhidmatan dalam arti kata pengurusan harta. Salah satunya adalah wasiat selain daripada hibah dan faraid tersebut. Menjawab persoalan tadi, ramai yang kurang arif dan kurang faham berkaitan dengan wasiat ni. Kalau kita tengok dari sudut enactment, wasiat ni adalah hajat ataupun ikral seseorang bagi tujuan harta dan manfaat hartanya atas niat kebaikan lah. Orang tu, saya wasiatkan rumah saya kepada seseorang. Suazah dia wasiatkan tanah dia kepada seseorang. Yang paling penting, harta ataupun ikrar tersebut mestilah yang patuh syariah. Kalau saya nak mewasiatkan hasil ataupun benda yang haram, judi dan sebagainya, tak boleh lah. Itu ringkasnya definisi berkaitan dengan wasiat. Maka kami kata tu sedang syok lah mewar-warkan berkaitan dengan kesedaran dan meningkatkan kefahaman berkaitan dengan wasiat ni. Okey, bila kita memahami pendefinisian wasiat ini, pasti ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat ini yang perlu kita fahami dengan lebih mendalam, Ustaz. Ya. Allah sebut dalam Quran dan Nabi pun sebut dalam hadis-hadisnya, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Wasiat tu salah satu seperti yang Puan Masyitah sebut tadi, saya dengar kan. Ini adalah salah satu support system yang terbaik Allah sediakan untuk kita urus harta. Dia akan jadi masalah kalau kita tak menggunakan support system itu dengan baik. Sedangkan Allah dah sediakan hibah, wasiat, faraid. Tapi kalau kita tak guna, akhirnya kalau tadi saya baru baca tadi, harta alih yang tak dituntut ataupun wang yang tak dituntut, nilai yang terkini dah masuk 11 bilion lebih. Banyak. Maka kalau dalam Islam kita sebut, kalau tak dituntut, tak dimanfaatkan, tak digunakan, dia jadi satu pembaziran. Jadi kalau dah pembaziran, hukumnya berdosa lah kan. Itu, dan Nabi pun sebut kan, Nabi kata apa, mahakum apa hadis tu, Nabi kata tak sepatutnya orang yang ada harta yabi tulai laitain, jangan tidur dia boleh tidur 2 malam berturut-turut tanpa dia menulis wasiat. Nak menunjukkan, saya pasti semua orang ada harta. Banyak sikit je lah. Tapi semua orang ada harta. Maka Nabi pesan, Nabi ingatkan, jangan tidur 2 malam kalau tak tulis harta. Wallahualam. Wallahualam. Okey. Itu penjelasan berkenaan pendefinisian dan juga hukum berkenaan dengan wasiat ini. Pastinya ada juga yang terkeliru ataupun tidak faham perbezaan di antara wasiat dan juga hibah. Jadi ruangan untuk Ustazah lah saya panggil untuk memberi penjelasan kepada penonton. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Menawar. Okey, sebenarnya berkenaan dengan perbezaan kan antara wasiat dengan hibah ni, sebenarnya seringkali orang keliru. Sebenarnya biasa ni yang datang ke pejabat kami tu datang, okey puan, saya nak buat hibah. Okey, macam ni apa nak hibahkan harta apa? Saya nak hibahkan harta ni kepada anak saya, tapi saya nak bagi lepas mati.
Waktu saya pun jelaskan semula lah. Okey, sebenarnya untuk makluman semua, hibah ni adalah satu pemberian kepada orang lain lah. Dan pelaksanaan dia itu adalah semasa hidup. Atas dasar kasih sayang. Itu adalah hibah. Berbeza dengan wasiat. Wasiat ni apa? Wasiat adalah satu pesanan ataupun hasrat kita melalui lisan ataupun secara bertulis semasa hidup. Tetapi pelaksanaannya akan dilaksanakan selepas meninggal. Jadi selagi mana dia masih hidup, dia boleh pinda beberapa kali wasiat, boleh, tak ada masalah. Jadi kita akan ikut wasiat tu selepas dia meninggal, baru kita akan laksanakan lah. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua adalah dari segi kepada siapa yang kita boleh berikan. Kalau untuk pemberian hibah ini, boleh nak berikan kepada sesiapa sahaja. Nak bagi kepada waris boleh, nak bagi kepada bukan waris boleh, itu boleh. Contohnya, saya nak bagi hibah kepada anak saya. Kan kalau anak saya ada 3 orang, boleh bagi seorang pun tak ada masalah. Itu terserah kepada yang memberi hibah tadi itulah. Berbeza dengan wasiat. Wasiat ni mengikut kepada hukum syaraknya adalah boleh kepada ahli bukan waris sahaja. Bukan warisnya apa dimaksudkan adalah orang yang tidak menerima faraid si mati tu. Itu adalah perbezaan yang kedua. Yang ketiga ni adalah kadar had pembahagian. Berapakah kadar wasiat secara maksimumnya boleh diberikan kepada yang menerima tersebut. Untuk wasiat, kadarnya adalah 1/3 bahagian maksimum. Itu dia punya itulah daripada harta pusaka si mati. Untuk hibah pula boleh nak diberikan keseluruhan harta pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada had lah. Yang itu beza. Walau nak bagi separuh boleh, nak bagi sikit pun tak apa, tak ada masalah. Jadi itulah sedikitlah perbezaan antara hibah dengan wasiat. Alhamdulillah. Kita harapkan kita mendapat penjelasan khususnya untuk kita memahami berkenaan perbezaan hibah dan juga wasiat ini. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh sahaja datang terus ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan pengagihan harta seperti yang dinyatakan tadi. Jadi, apakah lagi Ustaz antara usaha yang dilakukan oleh pihak MAINS untuk menyebarkan kepentingan dan juga pendedahan berkenaan wasiat khususnya kepada warga Negeri Sembilan, Ustaz? Okey, terima kasih. Seperti tajuk tu, jangan pandang sebelah mata. Sebab di luar sana, bila kami menawarkan perkhidmatan ni, ramai yang itulah. Sepatutnya pengurusan harta ni, hibah, wasiat, faraid dan sebagainya ni patut dipandang dengan mata hati. Jauh pandang ke dalam kan. Jadi jangan pandang zahir tu semata-mata. Tapi kena pandang jauh sudut mata hati. Sebab itu apa tugas MAIN itu selaku pemegang amanah ataupun orang kata yang pihak bertanggungjawab nak menyedarkan, nak memahamkan. Kami sedang giat meningkatkan penyebaran ilmu lah. Dari sudut ceramahnya kan, pergi ke masjid-masjid, pergi ke agensi kerajaan swasta, masuk TV, masuk radio, kita laburkan tu untuk tujuan kefahaman masyarakat. Dan itu antara usaha-usaha yang sedang giat kita buatlah. Dan bila mana ada klien datang, ada orang awam datang, Negeri Sembilan ke tak Negeri Sembilan pun sebenarnya ramai telefon pada luar pun kan. Kita bantu dan yang paling penting kita nak bagi tahu kesedaran urus harta tu masa hidup dan jadikan dia sebagai salah satu matlamat dalam hidup kita. Menjadi matlamat sewaktu kita masih lagi hidup, betul. untuk kita mengurus harta kita. Jadi mungkin Ustazah boleh perjelaskan apa kesan dari sudut perundangan sekiranya si mati tidak membuat wasiat. Jadi apa kesannya? Okey, baik. Berkenaan dengan kesan tersebut kan, sebagaimana kita sedia maklum, kalau orang yang meninggalkan wasiat, maka semasa hidupnya dia telah pun melantik pentadbir untuk menguruskan hartanya selepas kematian si mati inilah. Okey, bagi orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, maka kita sedia maklumlah bahawa si mati ini tidak melantik pentadbir semasa hidupnya. Jadi di sini apa yang perlu kesan yang pertama adalah selepas kematian tiada lagi pentadbir. Maka ahli waris ni perlu berbincang siapakah yang nak jadi pentadbir bagi si mati tersebut. Okey, kat sini boleh berlaku banyak kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan mungkin tiada seorang pun daripada ahli
waris tersebut nak lantik sebagai pentadbir. Kenapa? Sebab mungkin mereka tidak mahir berkenaan dengan perundangan bagaimana tuntutan harta itu nak dilakukan. So, apa yang berlaku? Harta si mati tersebut akan beku kadang-kadang bertahun-tahun. Sebabnya kadang-kadang yang datang ke pejabat tu, yang minta runding cara tu, jadi saya tengok bila ayah meninggal, bila datuk meninggal, sebenarnya dah meninggal lama dah, ada 1977. Jadi saya tengok tu kematian berlapis-lapis. Tersangatlah, apa tu orang kata, tak baguslah macam tu kan. Itu adalah kesan-kesannya lah. Jadi sepatutnya pentadbir ni dilantik daripada kalangan ahli waris ataupun boleh lantik jugalah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sebagai pentadbir. Dan di situ sekiranya dilantik, maka kita akan uruskan harta pusaka si mati. Bila dia meninggal dunia, terus uruskan. Proses dia lagi mudah lah. Jadi pentadbir ni akan merusanlah dengan mana-mana agensi. So seperti mana kita sedia maklum, di Malaysia ni ada 3 agensi lah untuk menguruskan harta pusaka. Antaranya Amanah Raya Berhad, Unit Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian dan juga Mahkamah Tinggi. Kat situ lah dia punya. Okey, jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pengurusan harta khususnya wasiat ini, bagaimana Ustaz untuk kita war-warkan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat di Negeri Sembilan ni, bagaimana sebenarnya nak melakukan pengurusan harta contoh wasiat bersama dengan Ma'in sini Ustaz? Ya. Pertama seperti yang saudara Munawar sebut tadi, datanglah jumpa kami. 24 jam pun boleh, kami sedia menunggu dan menerima. Satu, itu orang kata sistem yang sedia ada. Adapun tuan-tuan perempuan boleh melayari laman web Ma'in, www.main.gov.com. Itu orang kata orang zaman sekarang ni, generasi muda ni dia suka kan. Kadang dia tak nak jumpa pun, macam bayar zakat lah. Sekarang tak payah apa pun, bayar online semua. Boleh berurusan dengan kami, tengok apa-apa yang boleh kami bantu, kami bantu. Selain itu kami juga menawarkan ada talent hotline, kan? Boleh WhatsApp kami 013-774-3662. Ada di FB, ada di TikTok, ada di IG. Semua ni kami tawarkan perkhidmatan ni supaya memudahkan masyarakat. InsyaAllah. Itu satu. Yang kedua, menyelamatkan permasalahan-permasalahan yang berlaku di luar. InsyaAllah. Jadi itu matlamat penting Ustaz. Ya, betul. Jadi apa pun kita harapkan dengan perkongsian ini dapat memberi pemahaman yang lebih jelas kepada anda untuk kita memberi penekanan terhadap kepentingan berwasiat khususnya bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Ma'in. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hamad Naim dan juga Ustazah Syafi'ah atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita harapkan ianya membawa keberkatan untuk kita semua.